Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya berharap agar yang menonton video ini berada dalam keadaan baik, sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan matematik tingkatan 1, bab 1, nombor nisbah. Okay, hari ini kita akan masuk unit 1.2 iaitu operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Jadi untuk hari ini kita akan masuk dulu bagaimana cara untuk kita menambah dan menolak integer. Baik, untuk tambah dan tolak integer ni ada dua kaedah yang kita gunakan. Pertama, kita gunakan garis nombor supaya kita nampak dengan lebih jelas bagaimana proses penambahan dan penolakan. Lebih-lebih lagi kalau melibatkan integer negatif. Okay, seperti mana yang kita tahu, nombor negatif tu maksud dia nombor itu lebih kecil daripada kosong. Dan ada kalanya boleh menyebabkan kekeliruan. Okay, dan yang kedua, kita akan guna simbol bertemu. Nanti bila kita dah jawab soalan nanti, kita akan jumpalah bagaimana konsep simbol bertemu ni. Okay, baik, bila kita sebut pasal garis nombor, okay, kita tahu apabila ke kanan garis nombor bermakna nilai dia adalah semakin besar. Begitu juga dengan penambahan lah. Apabila kita tambah, makna nombor tu jadi lebih besar. Bila jadi lebih besar, maka kita kena alih nombor itu ke kanan. Okay, apabila melibatkan garis nombor ke kiri, maksud dia nombor itu semakin kecil. Jadi apabila melibatkan penolakan, kita perlu alih nombor itu ke sebelah kiri sebab semakin kecil. Kita tahu dalam garis nombor semakin ke kanan semakin besar. Maknanya itu tambah. Dan semakin ke kiri semakin kecil. Itu maknanya tolak. Okay, baik. Untuk simbol garis bertemu pula. Okay, yang ini yang sangat penting sekali. Saya harap agar kamu dapat bagi perhatian. Okay, mana apabila ada simbol yang bertemu. Okay, sebagai contoh, tambah jumpa dengan simbol positif. Okay, apabila tambah jumpa dengan simbol positif, kita perlu tukarkan dia jadi tambah. Okay, dan apabila tambah jumpa dengan simbol negatif, kita kena tukarkan dia jadi tolak. Dia akan jadi tolak. Okay, dan apabila negatif berjumpa dengan tambah, okay, kita kena tukarkan dia jadi tolak. Dan apabila negatif berjumpa dengan tolak, kita kena tukarkan dia akan jadi tambah. Kita tengok satu contoh daripada buku teks, contoh 5. Untuk contoh 5 ni ada 4 soalan. Jadi apabila kita menjawab soalan yang melibatkan penambahan dan penolakan integer, kita mesti gunakan ada 4 peraturan tadilah, simbol bertemu. Okey, baik, kita tengok soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama, 8 tambah positif 3. Okay, jadi kat sini kita nampak ada simbol yang bertemu, iaitu operasi tambah bertemu dengan simbol positif. Maka kat sini kita perlu gunakan peraturan yang pertama. Okay, tambah bertemu dengan positif, maka kita kena tukarkan dia jadi tambah. Okay, jadi 8 tambah 3. 8 tambah 3 kamu dah tahulah 11. Okay, jadi untuk garis nombor, kita perlu bergerak sebanyak 3 ke arah kanan. Okay, jadi kalau awak tengok garis nombor ni sebanyak 3. 1, 2, 3. Okay, kenapa bergerak 3 ke kanan? Sebab kita tahu tambah ni maksudnya semakin besar. Jadi apabila semakin besar, maka dia perlu bergerak ke kanan. Jadi sebab itulah jawapan dia adalah 11. Okay, untuk soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua, 5 tambah negatif 2. Okay, 5 tambah negatif 2. Kita tengok balik. Okay, apakah simbol yang bertemu? Okay, simbol yang bertemu kat sini adalah tambah berjumpa dengan negatif. Okay, tambah berjumpa dengan negatif, maknanya kita perlu guna peraturan yang kedua. Tambah berjumpa dengan negatif, kita perlu tukar dia jadi simbol tolak. Okay, jadi 5 tolak
2. Okay, 5 tolak 2, kamu tahu 5 tolak 2 kita dapat 3. Okay, 5 tolak 2 sama dengan 3. Jadi, untuk lebih jelas lagi, okay, kita tunjuk dengan menggunakan garis nombor. Okay, kita mula dengan 5. Okay, sebab soalan dia 5. Okay, kita mula dengan 5. Disebabkan dia kata tolak, maka tolak ni maksud dia semakin kecil. Kalau semakin kecil, maknanya semakin ke kiri. Sebanyak berapa? Sebanyak 2. Jadi kita bergerak sebanyak 2. 1, 2. Maka sebab itulah jawapan dia adalah 3. Okay, seterusnya kita tengok soalan C. Okay, soalan C, 2 tolak positif 4. Okay, 2 tolak positif 4. Soalan C, 2 tolak positif 4. Okay, 2 tolak positif 4. Kita nak guna peraturan yang kita guna peraturan yang ketiga. Tolak berjumpa dengan positif, maka kita kena tukar dia jadi simbol tolak. Okay, jadi sekarang ni tolak jumpa positif, dia akan jadi tolak 2 tolak 4. Kenapa jadi tolak? Sebab tolak jumpa positif. Kita guna undang-undang yang ni. Tolak jumpa positif, kita kena tukar jadi tolak. Jadi sekarang 2 tolak 4. 2 nak tolak dengan 4. Boleh tak agak-agak? Kita ada 2, kita nak bagi 4. Jadi sebenarnya akan menghasilkan nombor negatif. Maknanya tak cukup. Okay, tak cukup berapa tu? Kita ada 2. Kita nak tolak 4. 2 mana boleh? 2 kecil. 2 je nak tolak 4. Tak cukup. Jadi 2 tolak 4, maka kita tak cukup lagi 2. Jadi tak cukup inilah yang kita panggil dia sebagai negatif 2. Okay, macam manakah kalau kita guna garis lurus? Okay, simbol garis. Okay, kalau kita guna garis pula, kita mulakan dengan 2. Okay, kita mulakan dengan 2. Disebabkan nak tolak 4, kalau tolak maknanya bergerak ke belah kiri. Sebanyak berapa? Sebanyak 4. Jadi 2, 1, bawah 1. Okay, 2 dah jumpa kosong. Lagi 3 jumpa negatif 1 dan 4 langkah ke kiri. Jadi dia jumpa negatif 2. Jadi sebab itulah jawapan dia negatif 2. Okay, untuk melibatkan negatif ni kita perlu tunjuk garis lurus supaya kamu boleh faham kenapa boleh jadi negatif 2. Okay, yang terakhir. Okay, soalan yang terakhir, negatif 1 tolak negatif 4. Negatif 1 tolak negatif 4. Okay, kalau kita tengok kat sini, simbol apakah yang bertemu? Kita tengok simbol yang bertembung. Adakah negatif 1 ni bertembung? Tidak. Negatif 1 tu tak bertembung. Yang bertembung adalah yang ni. Yang ni simbol yang bertembung. Okay, negatif jumpa dengan tolak. Jadi kita nak guna peraturan yang keempat. Okay, negatif jumpa tolak, maka kita kena ubah dia jadi tambah. Okay, jadi negatif 1 masih sama, tak berubah sebab dia tak bertembung. Okay, yang bertembung ni belakang dia tu. Okay, negatif jumpa tolak, maka kita kena tukar jadi tambah 4. Okay, untuk yang ni saya lukis sendiri garis lurus. Okay, kita mula dengan berapa? Kalau negatif 1, nak mula dengan negatif 1 ke nak mula dengan 4? Okay, jadi kita mulakan dengan negatif 1. Okay, saya letak kat tepi ni lah. Okay, negatif 1. Okay, sekarang ni, kita ambil yang ni. Negatif 1 tambah 4. Bila sebut tambah, maknanya semakin besar. Bila semakin besar, nak bergerak ke kiri ke nak bergerak ke kanan? Jadi disebabkan tambah, semakin besar, maka kita bergerak ke kanan. Okay, kita kena gerak ke kanan sebanyak berapa? Sebanyak 4. Okay, jadi negatif 1, baru satu langkah, kita jumpa kosong. Okay, langkah yang seterusnya, kita baru jumpa 1. Okay, langkah lagi 2, lagi yang ketiga, kita jumpa 2. Dan lagi langkah yang keempat, kita jumpa 3. Okay, jadi kita ada 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Okay, sekarang kita berhenti di mana? Kita berhenti di
3. Jadi maka negatif 1 tambah 4, maka jawapan dia adalah positif 3. Kenapa jadi positif 3? Sebab dia tambah. Bila tambah, maka dia bergerak ke kanan. Jadi kesimpulan di sini yang kita boleh buat adalah apabila melibatkan penambahan, kita perlu bergerak ke kanan. Yang ni apabila melibatkan penambahan. Dan apabila melibatkan penolakan, kita perlu bergerak ke belah kiri. Dan selain itu, kita perlu juga guna keempat-empat peraturan simbol bertemu ni. Jadi tak ada cara lain lah, kamu kena hafal. Okay, saya suka gunakan tips untuk lebih mudah ingat. Okay, yang mana saya anggap selalu saya anggap dalam kelas, saya kata negatif ni saya anggap sebagai perempuan. Okay, negatif ni saya anggap sebagai perempuan. Positif ni saya anggap sebagai lelaki. Okay, kenapa saya kata macam tu? Sebab lelaki ni kita kena mengalah dengan perempuan. Okay, jadi contoh dia contoh. Okay, lelaki jumpa dengan lelaki, maka ada siapa-siapa nak mengalah tak? Ada, tetap juga lelaki. Okay, kalau lelaki jumpa dengan perempuan, maka lelaki lah yang kena mengalah. Maka siapa yang menang? Yang menangnya adalah perempuan. Okay, kalau perempuan lawan lelaki, pun sama juga. Lelaki yang kena mengalah, jadi perempuan yang menang. Tapi kalau perempuan lawan dengan perempuan, maka adalah perempuan yang menang. Maka lelaki yang menang. Ini contohlah yang selalu saya guna cara supaya pelajar ingat simbol bertemu ni. Okay, baik, itu sahaja untuk penambahan dan penolakan melibatkan integer.